Untuk weekend ras kali ni, kita akan ceritakan tentang satu kisah yang mana kapal berlayar di atas daratan. Pernah dengar ke? Kalau pernah, dengar je lagi. Kisah ni terjadi waktu zaman Uthmaniyah, iaitu waktu zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, semua macam yang semua orang tahu, Sultan Muhammad Al-Fatih ni kan ialah orang yang berjaya menakluk, iaitu menawan kota Konstantinopel kan. Okey, ada satu kisah jadi tak waktu di tengah berperang tu, kan peperangan berlangsung selama 53 hari, lebih kurang 2 bulan. So, waktu dalam masa 2 bulan tu, ada satu kisah jadi, iaitu kisah kapal berlayar di atas daratan. Macam mana kisah ni jadi? Tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, dia ada dua jenis tentera, tentera darat dengan tentera laut. So, tentera laut ni, dekat kota Konstantinopel tu ada Pelabuhan Emas tau. Nama pelabuhan tu Pelabuhan Tanduk Emas. Lepas tu kat Pelabuhan Tanduk Emas ni dikuasai oleh tentera-tentera Byzantine. Dan ada rantai-rantai emas yang besar. Diorang tak nak bagi tentera Islam masuk dekat pelabuhan tu. So, jadi tentera Islam yang daripada jenis laut ni tak boleh masuk. Tak boleh nak membantu untuk menawan kota Konstantinopel. Jadi, lepas berpuluh hari, 20 hari, 30 hari peperangan, akan adanya bekalan makanan dan peralatan perang tentera darat semakin berkurangan, dan juga peluru meriam pun berkurangan juga. Dan peluru meriam tu dia punya isi-isi dia, maksudnya bekalan-bekalan peluru meriam ada dekat kapal. Jadi kapal ni nak tak nak kena lepas juga Pelabuhan Emas ni dengan cara macam mana pun. Jadi ada beberapa usaha yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat lah. Pertama sekali, dia bina gergaji besi. Dia buat gergaji besi untuk potong rantai tu. Satu malam, waktu tentera musuh tengah tidur, tentera Islam, beberapa golongan tentera Islam yang telah dipilih, pergilah dekat rantai tu untuk potong. Tapi waktu malam, rantai ni ada dekat bawah laut. So kalau nak potong tu, kita tarik rantai tu nak atas, baru boleh potong. Bila tarik je rantai tu nak atas, loceng bunyi dengan sangat kuat. So maksudnya loceng ni dipasang oleh tentera Byzantine untuk macam ni, untuk tahulah muslihat. Dia orang tahulah muslihat kalau nak potong rantai tu tak boleh. Jadi tentera Islam yang tengah nak potong ni, bila bunyi loceng tu, kelang kabut lah jadi. Jadi diserang oleh tentera musuh waktu tengah malam tu. Jadi selama 30 orang tentera Islam syahid dan berkubur di lautan. Jadi usaha tu gagal. Jadi usaha kedua, bila difikir-fikirkan lagi, dibincang-bincangkan lagi, usaha kedua katanya nak modifikan kapal 70 kapal tu. Beberapa kapal, bahagian depan kapal tu untuk jadikan dia besi dan boleh rempuh rantai yang besar ni. Bukannya setakat satu kapal, tapi 3 kapal rempuh. Jadi panggillah tukang kayu, tukang besi yang handal untuk modify bahagian depan kapal ni. So bila modify bahagian depan kapal ni, bila nak rempuh tu tak lepas. Sebab rantai tu besar dia, sangat besar gila, sebesar pemeluk. Dan bukannya setakat satu rantai, tapi 3 rantai. So usaha kedua pun gagal juga. So macam tak tahu nak buat macam mana dah. Dan akhirnya lah sekali, satu malam ni Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia berdoa kepada Tuhan, nak cari cara supaya diberikan petunjuk macam mana nak lepas daripada rantai yang besar dekat pelabuhan tu. So waktu lepas habis berdoa je, dia rasa mengantuk. Lepas tu dia tertidur. Dalam mimpi dia, waktu dia tidur, dia mimpi 70 kapal dia lalu atas daratan dekat Semenanjung Fera kat tepi tu. Lepas tu berlabuh balik dekat Pelabuhan Emas kat bahagian dalam. Lepas tu dia terjaga dan dia pelik. Kenapa mimpi macam tu? Macam pelik sangat kan? Lepas tu dia tidur balik. Sultan tidur balik. Lepas tu mimpi yang sama berulang lagi. Kapal berlayar atas daratan. Lepas tu dia terjaga. Lepas tu mimpi yang sama tu berulang lagi bila dia tidur lagi sekali. Jadi Sultan Muhammad ni pun yakinlah yang tu sebenarnya bukan setakat mimpi saja, tapi mimpi petunjuk dari Tuhan. So dia panggil lah dia punya pengikut-pengikut dia untuk berkumpul lah, mesyuarat untuk bagi tahu cadangan dia. Lepas tu dia katalah dekat dia punya pembantu-pembantu dengan dia punya paling perang, dia kata, apa kata kita gerakkan kapal tu atas daratan. Lepas tu
tercengang lah pengikut macam pembantu dia. Memang terkedu macam terkedu lah. Sampai ada seorang pembantu dia macam tergelak sebab macam ingatkan Sultan main-main. Sebab mana boleh kapal atas daratan kan, macam mustahil sangat. Tapi bila Sultan macam betul-betul kata memang itulah rancangan dia, so semua orang macam akur. Jadi Sultan telah mengerahkan tentera-tentera dia untuk potong kayu-kayu yang besar untuk jadikan landasan untuk kapal ni berlayar atas kayu tu lah. Lepas tu satu malam ni dah dirancangkan macam satu malam ni tentera-tentera dia akan tarik kapal masuk lalu dekat semenanjung Fera ni, dan sejauh 3 batu tentera-tentera dia tarik kapal ni sampailah dekat bahagian dalam pelabuhan emas tu. So jadi kenyataan lah mimpi Sultan Muhammad Al-Fatih tu. Jadi lepas dah berjaya je masuk dekat pelabuhan tu, tentera Islam terus menawan pelabuhan tu, mengalahkan kubu-kubu tentera Byzantine yang kawal rantai-rantai tu. Jadi nak berhenti tak kat situ je dia punya kisah dia. Kalau nak tahu kisah lagi lanjut boleh baca sendiri.